Okay, Assalamualaikum Cik Syazwan dengan Kak Hamidah. Okey, Waida nak terangkan dalam video ni mungkin Cik Syazwan sibuk kan, jadi Waida record je sesi Zoom ni supaya bila-bila pun boleh tengok. Okey, sebelum tu Waida perkenalkan diri dulu. Waida bukan sahaja sebagai peronih hartanah, Waida juga sebagai penasihat pengurusan risiko keuangan, iaitu takaful specialist di bawah Great Eastern. So kenapa Waida bergerak sebagai penasihat pengurusan risiko kewangan ni, sebab bila kita jual hartanah, bila kita dah bantu orang bina hutang dengan hartanah, so Waida juga rasa bertanggungjawab lah untuk pastikan diorang bela hartanah tu standby, ada persediaan untuk bela hartanah tu dalam tempoh jangka masa yang panjang. Sebab kalau diorang tak urus risiko hartanah tu dengan baik, jadi ada banyak risiko yang kita akan terdedah kepada banyak risiko lah, antaranya risiko lelong dan risiko harta dibekukan. So Waida bergerak dengan tim Tuan Ahyat Ishak dan juga Mak Zurong MJ di bawah Al-Aqiyas, dan kita bernaung di bawah Great Eastern Takaful. So jadi kenapa hibah takaful ni dia sangat bukanlah satu pilihan lah, dia satu kepentingan ataupun keperluan untuk kita, terutamanya yang bakal beli hartanah, yang dah beli hartanah, yang ada aset, tak banyak hutang, tak ada simpanan kan. So sebab kalau kita beli hartanah hanya mengharapkan MRTT yang ada dalam hartanah tu akan menyebabkan hartanah kita mudah terdedah kepada risiko lelong. Sebab MRTT ataupun insurans yang ada dalam hartanah tu langsung tak cover sakit kritikal. Dia hanya cover kematian dan hilang upaya kekal. Jadi bila sakit kritikal, macam ni sakit kritikal, risau rumah nak kena lelong. Sebab MRTT memang tak cover. Jadi macam mana nak teruskan bayaran balik rumah kalau tak ada pendapatan, dah hilang pendapatan. Dan ini antara isu-isu penting ataupun isu-isu utama yang kita kenapa kita amat perlukan hibah takaful dalam mengurus risiko keuangan kita. Okey, untuk Waida bercakap fokus kepada hartanah, kepada pembeli dan pemilik hartanah, pentingnya ada hibah takaful sebab MRTT. Okay, ini bezanya MRTT dan MLTT. MLTT ni dia, hibah takaful ni dia merangkumi MLTT lah. Dia life takaful atau dia hanya melindungi kita. Kalau MRTT nama dia Mortgage Reducing Term Takaful. Perlindungan takaful dia akan berkurang mengikut baki dan tempoh loan, dan dia hanya melindungi pembiayaan hartanah tu sahaja. Jadi kalau kita ambil MRTT full pun, dia hanya lindung hartanah ni sahaja. Kalau kita nak jual rumah tu, kita nak beli rumah yang baru, so MRTT ni kita tak boleh pindah milik daripada hartanah A kepada hartanah B. So kita beli hartanah A dengan MRTT hartanah A. So bila kita nak jual, kita nak beli hartanah baru, kita kena beli MRTT yang baru. Tapi kalau MLTT ni dia lindungi semua hutang-hutang kita. Dia lindungi kita dengan hutang-hutang yang ada. Bukan je hutang hartanah, dan dia boleh dipindah milik. Jadi dia bukan dia boleh dipindah milik, maksudnya dia boleh dipindahkan. Kalau kita beli hartanah A, lepas tu nanti kita jual, kita beli hartanah B, hartanah C, dengan hibah takaful yang sama je kita boleh tak perlu nak beli hibah takaful yang baru macam MRTT. Kita boleh bawa ke hartanah A, hartanah B, kita boleh bawa. Cumanya MRTT ni dia murah dan dia dimasukkan terus ke dalam loan. Jadi bila kita masukkan terus sekaligus bayaran dia ke dalam loan, menyebabkan dia ada interest. Jadi bila kita masukkan terus dalam loan, menyebabkan dia ada interest yang kita kena bayar. Dan perlindungan untuk MRTT ni dia hanya cover kematian dan hilang upaya kekal sahaja. Yang bahagian ni yang menyebabkan ramai orang
yang tak ambil faham dan tak bersedia awal menyebabkan hartanah terdedah kepada risiko lelong, sebab perlindungan MRTT hanya kematian dan hilang upaya kekal sahaja. Jadi kalau berlakunya sakit kritikal, dia dah tak ada pendapatan dan tak boleh bekerja, tak ada duit untuk meneruskan bayaran balik rumah, menyebabkan risiko rumah kena lelong. Itu yang pertama, risiko. Jadi kalau kita ambil hibah takaful untuk melindungi, kalau kita ambil tambahan hibah takaful, dia ada tambahan sakit kritikal, dia ada perlindungan kematian, hilang upaya kekal dan sakit kritikal. Jadi pampasan daripada sakit kritikal yang kita dapat ketika ni sangat membantu kita untuk jadi income replacement, untuk kita meneruskan bayaran balik rumah. Jadi untuk MLTT ni kita boleh ambil dengan bank ataupun kita boleh ambil dekat luar, tapi dekat bank dia mahal. Jadi kita ada sekarang ni, kita ada pilihan dengan Great Eastern plan yang dapat award penyelesaian takaful terbaik tu dengan bulanan yang agak rendah, tapi jumlah hibah dia tu meningkat setiap 5 tahun. Jadi okey, ni yang plan tu lah, plan iGrade generasi tu yang dapat award pada bulan Mei baru-baru ni. So plan iGrade generasi dapat award pada bulan Mei, penyelesaian tak diiktiraf sebagai penyelesaian takaful terbaik. Sebab kalau tengok dekat sini, dia punya peningkatan tu percuma dengan caruman yang level, caruman yang rata je sepanjang tempoh mencarum sampai umur 60 tahun. Jadi tapi jumlah hibahnya meningkat setiap 5 tahun sampai 10 kali kenaikan. Jadi setiap tahun kita ada inflasi. Kalau kita ambil 250,000 hari ni, nilai dia 10 tahun, 20 tahun akan datang tak sama dengan nilainya hari ni. Jadi sebab kita ada inflasi setiap tahun 6%, 5%, 6%. Jadi dengan ada peningkatan yang percuma dalam plan ni, dia sangat membantulah, sangat membantu kita dengan nak menghadapi kenaikan harga barang setiap tahun kan. So ini antara fungsi hibah takaful. Ruginya kalau kita hanya menyimpan sendiri, contoh RM320 simpan sendiri 10 tahun baru dapat 38,400. Jadi kalau meninggal dalam tempoh 10 tahun, ini sahajalah simpanan yang kita ada, tapi ada juga risiko dibekukan. Dibekukan simpanan kita ni, ada risiko dibekukan untuk proses faraid dan sebagainya. Tapi kalau kita menyimpan sedikit untuk hibah takaful, tak sampai sebulan, tak sampai 2-3 bulan, setahun menyimpan, berlakunya kematian, hilang upaya kekal, waris dah dapat, ataupun kita pun kalau berlakunya hilang upaya kekal, kita dah ada dana ratusan ribu tunai, wang tunai pampasan ratusan ribu sampai 600,000 yang boleh cover untuk bulanan RM320 ni. So sangat rugi kalau kita hanya menyimpan sendiri tapi tak ada simpanan sikit untuk hibah takaful. Sebab kita nak menyimpan untuk ratusan ribu dalam masa yang singkat agak mustahil kan. So tujuan kita ambil hibah takaful ni ada dua. Satu untuk lupuskan hutang, yang kedua untuk penggantian pendapatan. Pelupusan hutang ni sangat penting sebab kita nak meninggal dalam keadaan bebas hutang dan tidak meninggalkan beban kepada waris. Jadi kalau kita ada hibah takaful, at least kalau kita meninggal adalah dana ataupun tunai yang waris kita akan dapat yang boleh bantu kita untuk lupuskan semua hutang-hutang yang kita ada. Balance tu diorang boleh gunakan untuk kelangsungan hidup dan anak-anak. Dan kalau kita sakit kritikal, hilang upaya kekal, kita dapat pampasan hibah takaful tu sebagai income replacement untuk penggantian pendapatan. Walaupun kita dah hilang pendapatan, hilang pekerjaan, tapi hidup mesti diteruskan kan, hidup nak kena teruskan. Ada kos-kos sara hidup kita setiap hari. Jadi dengan pampasan itulah yang akan membantu kita. So proses untuk hibah takaful sangat mudah. MRTT, kalau proses MRTT sekurang-kurangnya 6 ke 9 bulan
baru boleh selesai. Jadi sebelum MRTT selesai, waris kena teruskan bayaran balik rumah sementara nak tunggu MRTT selesai. Kalau tak teruskan bayaran balik rumah menyebabkan hartanah kita tu akan tak dapat nak ditukar nama selagi outstanding yang ada waris tak dapat nak settle. Jadi dalam bila kita meninggal, sementara nak tunggu MRTT selesai dalam tempoh 6 ke 9 bulan, waris kena teruskan bayaran balik rumah tu bulanan tu selagi MRTT tak selesai. Kalau waris tak boleh bayar bulanan rumah, menyebabkan nanti akan ada outstanding yang tak boleh tukar nama selagi tak settle. Pertukaran nama pun perlukan kos 5% sekurang-kurangnya daripada value semasa. Jadi kalau waris kita tak ada dana yang cukup untuk menguruskan harta pusaka tu, itulah yang menyebabkan salah satu lagi sebab kenapa 70 bilion harta umat Islam dibekukan adalah kerana waris tak ada modal yang cukup untuk uruskan harta pusaka. Jadi dengan pembahasan hibah takaful yang waris boleh dapat dalam tempoh 14 hari sahaja dalam tempoh 14 hari kematian. Jadi dengan pembahasan tu waris boleh gunakan untuk melupuskan hutang, meneruskan bayaran balik rumah dan sebagainya. Okey. Ini sedikit tentang latar belakang takaful company di Malaysia. So kenapa Wahida bergerak, Wahida dengan Tuan Ahyat Ishak, MJ, Mak Jerung, Mentor Kewangan Malaysia nombor 1. Kenapa kita bergerak di bawah Great Eastern? Sebab kalau tengok balik dekat dia punya latar belakang takaful antara company-company takaful Malaysia, kalau Prudential Life dulu dia joint venture dengan BSN, so dia jadilah Prudential BSN takaful. Kalau AIA dia joint venture dengan Public Bank dan wujudnya AIA Public Takaful. Takaful Nasional dibeli oleh Maybank. So sekarang ni kita panggil Etika Insurance ataupun Etika Takaful. Kalau Zurich pula, Zurich Life dia tak ada takaful. Dan dia membeli MAA. Kalau pernah dengar dulu MAA Takaful, so sekarang ni MAA Takaful dah gulung tikar. Jadi Zurich Life dia membeli MAA Takaful. So jadilah Zurich Takaful. Jadi bila kita dapat bayangkan macam mana keadaan kewangan Zurich Takaful bila membeli MAA, bila membeli syarikat yang dah gulung tikar, yang banyak. Jadi bila dia beli syarikat tu dia terpaksa beli segala aset, segala hutang, semua dia kena beli. Tapi Great Eastern Life dia joint venture dengan dia bukan joint venture dengan bank, dia bukan joint venture dengan calang-calang punya company, dia joint venture dengan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT, salah satu GLIC. Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT ni adalah salah satu company GLIC, Government Link Investment Company, yang sama taraf dengan PNB, KWSP, Khazanah. So dia tak joint venture dengan bank, dia punya joint venture dengan salah satu GLIC iaitu Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT. Kalau geng-geng tentera diorang selalu panggil Koperasi Tentera. So kalau tengok dekat kekuatan aset dari Great Eastern, AIA, Prudential, Etika, Great Eastern yang paling terbesar sekali. Dia punya kekuatan aset, kekuatan keuangan. Great Eastern the top one lah. Ni 2015 punya market share. Great Eastern dia punya kekuatan dalam market tu dia nombor 1 diikuti dengan Prudential dan AIA. Tapi sekarang ni report daripada Bank Negara Malaysia dah tak keluarkan benda ni sebab dia tak nak bila ejen-ejen Great Eastern menggunakan data ni kepada pelanggan, jadi takaful company yang lain dia ada conflict of interest lah kat situ, jadi menyebabkan
bank negara dah tak keluarkan. Yang ni yang report 2010 daripada Bank Negara Malaysia. Report ni direct daripada BNM, Bank Negara Malaysia. 2010 ni 2011. 2010 kalau tengok jumlah perniagaan baru, Great Eastern top 1. Nombor 1 diikuti dengan Prudential. Sebab Prudential pun agak famous kan. Jadi kalau AIA 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada top 5. AIA top 5, Great Eastern top 1. Tapi cuba tengok Great Eastern nombor 1, Prudential nombor 2. Ini perniagaan baru. Tapi bab pembayaran bonus tunai, bab pembayaran bonus tunai, Great Eastern masih lagi mendahului Carta, dia masih lagi top 1 berbanding Prudential yang top 2 untuk new business, tapi bab pembayaran bonus tunai dia kedua tercorot ke belakang. Sebab Great Eastern sangat menjaga klien. AIA okeylah top 2, dia masih tempat kedua. Itu sebab kenapa kami memilih Great Eastern dalam bergerak sebagai penasihat pengurusan risiko kewangan, sebab Great Eastern dia punya kekuatan aset, kekuatan kewangan sangat kuat dan dia sangat menjaga klien. Itu sahaja sedikit tentang latar belakang Takaful Company. So Aida nak terus pergi dekat quotation Cik Syazwan. Okey, Aida nak terangkan tentang quotation Cik Syazwan. Untuk Cik Syazwan yang berumur age next birthday 35 tahun, dia akan ikut tarikh lahir akan datang 35 tahun, merokok. Okey, merokok sebulanan ini untuk 350,000. Aida buatkan quotation untuk 350,000. Tapi minimum kita boleh ambil 250,000. Minimum 250,000, maksimum tak kisah kita nak ambil 1 juta ke 2 juta ke, tak kisah. So Aida buatkan yang 350,000, lebih kurang AIA punya coverage hari tu kan. So ada 3 package, sama ada basic, silver ataupun gold. Bulanan caruman bulanan RM162.75, RM191.20 dengan RM256 ni adalah kekal sampai umur 60 tahun. Okey, ada 60 tolak 35, ada 25 tahun lagi. Tempoh yang kita kena bayar setiap bulan hanya RM162.75 ataupun RM191 ataupun RM256 ni lah. Sebab plan ni dia sampai 100 tahun. Dia seumur hidup sampai 100 tahun. Cuma caruman yang kita kirakan hari ni sampai umur 60 tahun sahaja. Lepas tu nanti daripada umur 60 dia akan auto extend. Auto extend sehingga umur 80 dan 100 tahun. Masa 60 nak ke 80 tu baru dia akan revise balik caruman. 40% ke 50%. Mungkin lebih daripada tu pun mungkin, mengikut dan bergantung kepada situasi kesihatan kita ketika itulah. So untuk yang basic ni, apa yang membezakan tiga package ni? Yang basic dia ada kematian, tabung kematian 350,000 dan tabung hilang upaya kekal 350,000. Jadi tengok mana sampai dulu. Kalau meninggal, waris ataupun penama hibah tu akan dapat 350,000. Kalau klien hilang upaya kekal, so klien lah yang akan dapat 350,000 ni dan polisi akan tamat. Untuk basic dia tak ada tabung sakit kritikal, tapi dia dapat jugalah khairat kematian RM2,000 dan manfaat kematian ketika menunaikan haji dan umrah. Manfaat ketika menunaikan haji dan umrah ni, kalau meninggal dekat sana dalam tempoh 14 hari ibadah, sama ada di Mekah ataupun Madinah, waris akan dapat 2 kali ganda dari jumlah hibah. Kita ambil 350,000, so 2 kali ganda daripada tu maksudnya waris dapat 700,000. Okay. So dia ada juga badal haji siap-siap dekat situ. Badal haji ni kalau kita tak sempat pergi haji pun dia dah tolak buatkan untuk badal haji untuk kita. Itu sahaja untuk basic. Dia tak ada waiver dan dia tak ada manfaat tambahan untuk kemalangan. Untuk
Untuk basic. Untuk silver, untuk silver bulanan RM191.20. Apa yang Cik Syazwan dapat sama juga macam tadi, tabung kematian dan hilang upaya kekal RM350,000. Dia juga tak ada tabung sakit kritikal untuk silver. Dan dia ada khairat kematian RM2,000, manfaat kematian ketika menunaikan haji dan umrah RM700,000, 2 kali ganda daripada tabung kematian. Dan apa yang membezakan silver dan basic adalah dari segi waiver. Waiver dan juga manfaat kematian disebabkan kemalangan. Kalau basic dia tak ada waiver, dia tak ada manfaat kematian disebabkan kemalangan. Tapi untuk silver dia ada waiver sekiranya kita sakit kritikal tahap 3 dan 4 dalam tempoh 10 tahun caruman ni, polisi ni akan terus jadi percuma sampai umur 60 tahun. Dah tak perlu bayar dah. Kalau tak ada waiver, kalau sakit kritikal hilang pendapatan, tak boleh nak teruskan bayaran caruman bulanan, nanti polisi kita akan stop. Dia akan auto stop dan menyebabkan waris tak akan dapat apa-apalah kalau berlakunya kematian ataupun hilang upaya kekal, kita tak dapat apa-apa. Tapi dengan adanya waiver, dia boleh bantu kita untuk maintainkan caruman walaupun dah tak ada pendapatan. Okey, untuk manfaat kematian disebabkan kemalangan ni, kalau kita meninggal pada tahun pertama caruman kita meninggal, waris akan dapat RM350,000. Tapi kalau kematian kita tu adalah disebabkan kemalangan di Malaysia, kematian disebabkan kemalangan di Malaysia, waris akan dapat tambahan lagi RM100,000. So total RM450,000. Kalau kematian tu disebabkan kemalangan ketika menaiki public transport berjadual, ini worldwide worldwide. Kematian disebabkan kemalangan ketika menaiki public transport berjadual, sama ada dalam ataupun luar negara, waris akan dapat tambahan RM200,000. Kalau meninggal kematian disebabkan kemalangan di luar negara, waris akan dapat tambahan RM300,000 lagi. Jadi RM350,000 tambah dengan RM300,000. So total dapat RM650,000. Tapi yang basic tak ada yang ni. Untuk gold, hanya bulanan RM256.65. Cik Syazwan boleh dapat tambahan satu lagi tabung sakit kritikal RM100,000. Okey, RM100,000. Jadi yang lain tu semua sama je macam silver tadi. Cuma tambahan untuk gold ada manfaat, ada tabung sakit kritikal RM100,000 lagi. Sekejap saya nak cek yang tabung sakit kritikal untuk Cik Syazwan ni. Saya pilih yang tolak ataupun tak tolak sebab kita boleh pilih sama ada kita nak ambil yang tolak daripada tabung kematian ataupun tak tolak. Kalau tak tolak mahal sikit. Kalau tolak bulanan dia murah sikit. Okey, yang ni tak tolak. So untuk tabung sakit kritikal Cik Syazwan punya RM100,000 ni, kalau berlaku sakit kritikal, klien akan dapat dulu RM100,000. Lepas tu bila meninggal, waris akan dapat lepas tu bila klien meninggal pada tahun ketiga, tahun keempat contohnya, waris akan dapat RM350,000. Dia tak tolak lah. Ada pilihan yang kita boleh ambil tolak daripada tabung kematian ni. Jadi balance tu jadi RM250,000. So bulanan ni kurang sikit. So dekat bawah ni, dia ada kenaikan dana kematian dan hilang upaya kekal percuma 10% setiap 5 tahun. Jadi tahun pertama, kalau meninggal tahun pertama, waris akan dapat RM350,000. Ataupun hilang upaya kekal pada tahun pertama, kita akan dapat RM350,000. Tapi bila tahun kelima, dia dah ada satu kali kenaikan 10%, dia dah jadi RM375,000.
Tahun ke-10 dia naik lagi 10% jadi 400,000. 10% daripada 350,000. So dia akan naik 35,000 setiap 5 tahun sampailah 10 kali kenaikan. Sampailah 700,000 kenaikan. So kalau meninggal pada tahun ke-10, waris akan dapat 400,000 lah. Okay, waris akan dapat 400,000. Jadi contohnya untuk tabung sakit kritikal ni tadi, contoh pada tahun ke-3 berlakunya sakit kritikal, klien akan dapat 100,000. Lepas tu meninggal pada tahun ke-10, waris akan dapat 400,000. So dia tak tolak daripada tabung ni. Dan kalau kita ambil yang tolak, dia akan jadi balance 300,000 je lah waris akan dapat. So untuk plan ni dia ada juga saving value yang Great Eastern Credit masukkan ke dalam akaun klien. Great Eastern dia ambil beberapa persen daripada caruman, dia invest dan keuntungan tu dia masukkan ke dalam akaun klien. Ini antara jadual saving value daripada tahun pertama lah sampai 25 tahun, sampai tempoh 25 tahun, sampai umur kita 60 tahun. Sebab bulanan yang kita bayar ni kan sampai umur 60 tahun. Jadi ada 25 tahun lagi untuk Encik Syazwan. Jadi pada tahun ke-25 tu nanti saving value yang ada dalam RM4,228 untuk yang basic, yang silver RM10,000, yang gold RM14,000. So kenapa kalau perasan kenapa saving value dia daripada tempoh 15 ke 25 dia menyusut. Kenapa saving value dia berkurang? Sebab kita punya caruman ni bila umur kita meningkat sepatutnya ada peningkatan caruman. Tapi Great Eastern tak minta klien untuk top up sebab dia tarik je daripada saving value yang ada. Kalau ada berlakunya peningkatan caruman, Great Eastern tak minta klien untuk top up. Klien just still bayar tetap bulanan yang sama. Jadi tapi walaupun ada peningkatan caruman, Great Eastern akan tarik daripada saving value. Sebab tu bila tak tempoh ke-25, saving value yang ada tu dah makin menyusut. Jadi pada umur 60, dia akan auto extend ke 80 tahun. Jadi daripada 60 ke 80, bulanan tu akan revise balik. Tapi Cik Syazwan boleh juga kalau pada umur 60 tu mungkin dah hutang semua dah settle, anak-anak pun dah boleh survive sendiri, mungkin tak ada apa-apa yang nak dirisaukan, so tak nak teruskan. Nak surrender pada umur 60 pun boleh juga. Cik Syazwan boleh surrender pada umur 60 nanti dan hanya boleh dapat saving value yang ada ketika tu sahaja. Tapi kalau Cik Syazwan teruskan bulanan, sangat baiklah sebab kalau meninggal at least adalah harta yang kita tinggalkan untuk anak-anak kan, harta tunai yang kita tinggalkan untuk anak-anak. Jadi kalau anak-anak gunakan duit tu untuk wakaf, untuk sedekah, adalah saham akhirat untuk kita. So itu saja untuk penerangan ni. Kalau tak faham, kalau ada yang tak faham, minta boleh tolong WhatsApp Weda, nanti Weda terangkan detail lagi. Nanti Weda akan terangkanlah apa yang tak faham tu. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.